Nabi SAW ingatkan hal ini. Dan saya sebelum nak pergi ini sebagai mukadimah ringan, nak ingatkan dalam sejarah Islam pernah ada sebelum itu kita di Malaysia, kita nak tengok ketegangan di antara dua parti politik ini, sejauh mana untung orang Islam dan sejauh mana rugi. Hari ini kalau tuan-tuan baca apa yang saya tulis dalam Mingguan Malaysia, saya kata, adakah di antara PAS dan UMNO ni langsung tidak ada bab yang sepakat? Untuk di parlimen misalnya, usul PAS disokong oleh UMNO, atau usul UMNO disokong oleh PAS, terutama yang membabitkan tentang isu-isu Islam, isu-isu umat Islam. Takkan tak ada, semuanya tak setuju. Kalau begitu jadi asabiyah. Nabi larang asabiyah. Kita kata perkauman, dulu kabilah lah, sekarang kabilah tak ada, kepartaian. Hatta dalam hadis Muslim, Nabi SAW puji Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali adalah merupakan anak Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Ali merintah, berlaku kekeliruan, menyebabkan ada sahabat yang mari bangkit memerangi Ali di atas kekeliruan. Saya tak bersetuju. Sebagian ahli politik menyebut Muawiyah menipu Ali dengan mengangkat pedang, Quran dan pedang. Tak. Itu riwayat Syiah. Riwayat Ahlul Hadis menyatakan Muawiyah tak tipu. Amr bin As juga tidak tipu. Mereka kata Khalifah Al-Khayyab, mereka serahkan urusan ini pada orang Islam. Tapi yang pentingnya bertegang, berperang, berlaku peperangan Siffin antara puak Muawiyah dan puak Ali. Ada penyokong Ali, ada penyokong Muawiyah. Sahabat keliru. Kata Muhammad ibn Sirin, ombak fitnah itu berlaku lautan. Sahabat yang terlibat dengan peperangan itu tak sampai 100 orang, bahkan tak sampai 40 orang. Puluh ribu yang lain bukan sahabat. Sahabat balik duduk di rumah, mereka tak mau terlibat. Ali pun kami tak mau sokong, Muawiyah pun kami tak sokong. Berkelahi sangat. Kes. Tapi saya tak mau bangkit. Itulah. Bukan saya nak bangkit, tapi saya nak, bukan isu perkelahian, tapi saya nak cerita apa yang Nabi sebut. Nabi sekali ketika berkhutbah, kata Abu Bakrah An-Nufi' bin Harith, dan riwayat Sahih Muslim, dia kata Nabi khutbah, Nabi tengok Al-Hasan, cucu dia masuk. Nabi tengok kat orang, dia tengok cucu dia, tengok kat orang, tengok. Nabi kata, Inna ibni hadha sayyid fala'alla Allah yuslihu bihi baina fi'atayn 'azimatayn minal muslimin. Anak aku ni, anak tu maksud cucu lah, anak aku ni sayyid. Sebab tu kita panggil ke orang keturunan Sayyid Nabi ni Sayyid. Nabi panggil Sayyid, Sayyid. Anak cucu aku ni Sayyid, kata Nabi. Pasal apa Sayyid? Mudah-mudahan kata Nabi. Dia memang Sayyid lah, kata Nabi, cucu Nabi. Nabi kata mudah-mudahan Allah Ta'ala mendamaikan dengan dia dua puak yang besar di kalangan orang Islam yang berkelahi. Apabila Ali dibunuh, maka Al-Hasan bin Ali dilantik menjadi khalifah. Sebenarnya khalifah kelima bukan Muawiyah, Al-Hasan pernah jadi. Al-Hasan jadi sekejap. Al-Hasan serahkan kuasa itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dinamakan dengan Amun Jamaah, seperti yang disebut oleh Ibnu Katsir. Amun Jamaah, tahun perpaduan. Ada orang kritik Muawiyah, tetapi saya nak kata bahawasanya Nabi puji Al-Hasan. Saya rasa dari segi keturunan, dari segi diri, Al-Hasan lebih baik pada Muawiyah. Tapi Muawiyah lebih pakar dalam politik. Nabi tak, kalaulah Muawiyah orang jahat, Nabi tak puji Al-Hasan. Nabi puji Al-Hasan sebab dia boleh mencetuskan perdamaian
menghidupkan perdamaian. Kita harap perbincangan kita, semua orang boleh bagi pemikiran. Tetapi pemikiran ke arah kekuatan orang Islam. Pemikiran untuk melihat maslahah dan masa depan orang Islam. Kerana itulah yang akan dipuji oleh agama. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Muhammad Asri atas pembukaan kupasan yang saya fikir sudah mencetuskan idea dan pemikiran kepada tuan-tuan yang hadir. Tuan-tuan bukan hadir kosong begitu, hadir dengan membawa pemikiran. Hadir bukan sekadar menghabiskan masa, nak bagi sokongan daripada kawan-kawan, tetapi hadir untuk mendapat input, mendapat ilmu dan maklumat untuk berfikir dan untuk sama-sama kita menggerakkan diri kita agar membawa kepada ke arah yang lebih baik dalam politik kita, yang sekaligus para orang ini akan membaiki kedudukan umat kita di tanah air kita ini. Saya beralih kepada ahli panel yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Azman. Kalau ahli panel yang kedua dan ketiga ni menang pilihan raya hari itu, saya akan soal tentang undi di parlimen tadi ni, usul di parlimen. Tapi pasal dua-dua tak berjaya di parlimen kan. Jadi kita tinggalkan tajuk tu. Kita masih lagi kembali kepada asas yang masih awal. Apakah yang Fadhil Ustaz dapat lihat mungkin boleh diharapkan kepada peralihan pimpinan negara, satu, dan daripada sudut parti PAS sendiri umpamanya. Apa yang boleh Ustaz harapkan daripada perubahan yang ada ini, dan apakah yang telah diharapkan oleh pucuk pimpinan parti kepada Ustaz untuk membawa kepada politik yang lebih baik kepada umat. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang dihormati saudara pengerusi, sahabat ahli panel, muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Yang pertama, kita bercakap tentang politik, di mana Nabi SAW pernah menyebut, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya, adalah pemimpin politik kepada Bani Israel adalah Nabi-Nabi. Nabi-Nabi bukan setakat imam dalam masalah ibadat, tetapi Nabi-Nabi merupakan pemimpin politik yang bukan hanya mengepalai umat ketika di masjid, tetapi mengepalai manusia di peringkat negara. Itulah yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Kita bercakap tentang negara, melibatkan diri dengan politik dan penumbuhan negara, satu perkara yang sangat penting. Sehingga Nabi SAW sebelum akhir hayat baginda, Nabi terpaksa berhijrah ke Madinah semata-mata untuk menegakkan politik Islam dan menegakkan sebuah kerajaan Islam. Kalaulah Islam itu berpusing setakat ibadat saja, di Mekah sudah memadai. Nak buat kerja haji, Kaabah ada di Mekah. Nak puasa, orang Islam boleh puasa di Mekah. Nak menunaikan ibadat zakat, orang Islam boleh keluar zakat. Tetapi ada perkara yang lebih penting daripada sembahyang semata-mata, iaitulah menegakkan sebuah kerajaan yang melaksanakan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka parti Islam se-Malaysia PAS tengok apa yang berlaku dalam negara kita. Untuk menunaikan ibadat sembahyang tak ada masalah. Malah kerajaan tolong beritahu masuk waktu zuhur pukul berapa. Kalau kita tak bangun subuh, ditolong azan kepada kita. Kalau menunaikan ibadat haji, disediakan kapal terbang untuk kita pergi ke Mekah. Tetapi Islam bukan setakat itu saja.
Islam sampai ke tahap